Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya berkaitan dengan tawassul dengan musyrikin, orang yang musyrik. Apa apa perbezaan antara orang yang bertawassul dengan orang musyrikin? Kalau orang musyrikin ni kan dia ataupun orang yang menyembah selain daripada Allah ni kan, Buddha apa semua, patung-patung apa semua tu kan. Dia mengatakan patung-patung ini adalah perantaraan juga kepada Tuhannya. Jadi kalau tawassul ni macam mana pula? Jadi saya nak tahu kalau contoh tawassul ni dia ada khilaf kan. Tapi saya nak tahu apa cara yang boleh dikatakan tawassul itu boleh. Macam tu. Okay. Isu tawassul ni isu ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, tapi ada perkara yang disepakati oleh para ulama. Tawassul yang disepakati oleh kesemua para ulama iaitu ada 3. Pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagai contoh, seorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, antar razaq, ya Allah, engkau lah Tuhan yang memberi rezeki, urzuqni, kurniakan rezeki kepada aku. Itu tawassul dengan sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antal ghafur, engkau lah Tuhan yang memberi keampunan. Allahumma ghafirli, ya Allah, kalau itu berilah keampunan kepada aku. Itu antara tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua ulama sepakat kata boleh. Yang kedua, tawassul yang sepakat kesemua para ulama kata boleh juga, iaitulah kita bertawassul dengan amalan salih kita. Sebagai contoh, seorang yang berdoa, ya Allah, dari aku balik hari itu aku tidak pernah mensyirikkan engkau. Wajah aku, muka aku tidak pernah dihinakan di hadapan selain engkau, ya Allah. Aku mentauhidkan engkau. Oleh kerana itu, ya Allah, kurniakanlah perkara ini. Itu tawassul dengan amalan saleh. Semua ulama kata boleh. Dan yang ketiga, bertawassul dengan meminta orang saleh yang masih hidup untuk berdoa. Seperti yang sabit di dalam hadis, beberapa orang sahabat meminta Nabi berdoa untuk mereka. Itu 3 tawassul yang disepakati oleh kesemua ulama dibolehkan atau diharuskan. Manakala baki daripada cara tawassul yang lain daripada itu, timbul khilaf di kalangan ulama. Seperti tawassul yang antara yang masyhur dibahaskan, isu bertawassul dengan jah, dengan kedudukan, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan. Sebahagian kata boleh, sebahagian kata tak boleh. Yang kata tak boleh, mereka berpandangan perbuatan itu dosa, tapi tidak syirik. Tidak syirik. Semata-mata tawassul selagi dia meminta kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, perkenankanlah permohonanku ini. Dia minta kepada Allah. Tak ada syirik di situ. Cuma sebahagian ulama kata dia tidak masyru', dia tidak disyariatkan. Dia tidak disyariatkan. Yang syiriknya seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, iaitulah seseorang yang berpandangan kita tidak boleh berdoa terus kepada Allah melainkan mesti mengadakan tawassul. Itu yang Ibn Taymiyah tak setuju. Dia kata kita ni tak berhak minta ke Allah Ta'ala terus, kita mesti ada perantara. Nabi, wali, dia begitu yang Ibn Taymiyah tak bagi. Kenapa kalau itu tak boleh? Kerana perbuatan itu menjadikan kita ni menyerahkan uluhiyah kita kepada yang kita tawassul dengan tu. Nampak tak? Kita nak minta sebagai contoh. Saya selalu terang kepada dalam kuliah kita. Perbezaan antara tengok masyarakat kita, kita dari dahulu kita tahu yang menguruskan alam ni Allah Ta'ala, para malaikat. Betul tak? Kita tengok dalam surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَالنَّازِعَاتِ قَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Itu semua sifat-sifat malaikat tu. Demi malaikat yang mencabut nyawa. Kita pun dari kecil kita dah belajar malaikat Jibril mengutuskan, menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Kita tahu semua tu. Tetapi kita tak ada di kalangan masyarakat Melayu yang minta hujan kepada Mikail. Tak ada. Tak ada masyarakat kita dari dulu. Tok-tok guru pondok dulu, tok-tok guru dulu tak pernah ajak mana-mana pelajar mereka kalau nak hujan minta dari Mikail. Tak ada sama sekali. Sebab apa? Kerana akidah kita bersih, suci. Apa dia maksud saya? Akidah kita bulat kepada Allah. Mikail tidak lain melainkan hanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah. Dia menurunkan hujan tapi menunggu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak turunkan ikut suka hati dia. Pemahaman yang bersih, yang murni ni tak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur khurafat, tidak ada pencemaran luar, telah diimani oleh kita semua. Tapi berbeza dengan satu kumpulan yang nak apa-apa seperti yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Kalau ada satu kumpulan yang beranggapan kita ni tak boleh minta hujan pada Allah Ta'ala,
tapi kita kena minta kepada wali. Ini masalah. Menjadikan kita berkeyakinan contoh, kita kata wali boleh, Allah Ta'ala hanya memerhatikan makhluk ini sehari sekali saja. Bakinya semua kerja wali. Wali yang menguruskan alam. Allah Ta'ala memerhatikan manusia sekali dalam sehari. Apa maksud itu? Bukankah Allah Ta'ala telah menyerahkan semua urusan kepada wali? Bila Allah Ta'ala menyerahkan semua urusan kepada wali, maknanya ikut kehendak wali. Kalau itu yang mereka faham, maka perkara ini boleh membawa kepada kesyirikan. Saya ulang lagi sekali, boleh membawa kepada, kerana kita tak pasti macam mana keyakinan mereka. Tapi kalau keyakinan mereka memang mereka bila wali boleh uruskan sendiri alam ini tanpa menunggu perintah dari Allah, ini bahaya. Kerana dia akan pergi kepada, sekarang ni, wali mentadbir alam itu rububiyah. Kita dah beri yang rububiyah pada wali. Kemudian, kita memerlukan keredaan wali supaya wali itu memperkenankan permohonan kita. Itu uluhiyah. Rububiyah kita telah melakukan penyekutuan kepada Allah. Dari sudut uluhiyah juga, kita terpaksa pergi jumpa wali itu, kita nak wali itu kenal kita kena puji wali supaya wali itu sayang kepada kita. Itu uluhiyah. Sebab tu kita dalam ibadah Islam, setelah kita kenal Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Dia Malik, Dia Muhyi, Dia Mumit, Dia yang menghidup, Dia yang mematikan, Dialah yang memiliki segala-galanya. Itu rububiyah Allah. Tidak ada yang mampu memiliki kekuasaan yang sebegitu rupa melainkan hanya Allah. Itu rububiyah Allah. Setelah kita kenal Allah Ta'ala itu Tuhan yang memiliki rububiyah yang maha sempurna, tidak ada siapa pun yang sama memiliki rububiyah dengan Allah, lalu kita datang perasaan nak Allah Ta'ala sayang kita. Lalu kerana itu datang perasaan kita nak taat semua perintah Allah, kerana kita tahu segala kebaikan dan keburukan itu berada pada tangan Allah. Lalu kita mengharapkan kasih sayang Allah, kita nak Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala lindungi kita, Allah Ta'ala jauhkan kita dari keburukan. Kerana itu kita patuh dan taat, kita salat, kita puasa, zakat, kita sembelih korban kerana Allah, iaitulah penyerahan, pengabdian diri kita kepada Allah. Itu uluhiyah. Kerana kita nak Allah Ta'ala sayang kita, itu uluhiyah. Sekarang ni kita telah pindahkan penghinaan diri kepada Allah kepada wali supaya wali itu sayang, kerana kita telah ditanamkan pemikiran wali yang mentadbir alam. Itu yang wahai Abdul Qadir Jilani tolong kami, wahai fulan bin fulan wali fulan tolong kami. Sedangkan dari dulu walaupun kita tahu malaikat yang menguruskan alam, tetapi kita tak minta kat malaikat. Sebab apa? Kerana tok-tok guru dulu dah betul ajaran mereka. Malaikat hanya mengikut arahan dari Allah. Berbeza dengan golongan yang memuliakan wali dalam rupa bentuk yang melampau, yang tidak dibenarkan di dalam syarak. Wallahu a'lam. Kalau contoh pergi kubur-kubur wali apa semua tu kan, dia termasuk dalam tawassul ke macam mana? Sebab kawan saya ni ada pernah satu ketika, kawan saya ni dia baru nak berhijrah kan. Dia baru nak berhijrah ke arah baik. Sebelum ni dia jahil sedikit. Tapi ada lagi sekawan saya seorang lagi ni, dia kata kalau contoh nak doa makbul, sebab kita ni banyak dosa selama ni, kena pergi ke kubur-kubur wali apa semua untuk kita berdoa lebih. Doa tu lebih dimakbulkan kalau kita pergi berdoa di kubur-kubur wali. Jadi macam mana Kalau dia minta pada Allah tak ada masalah. Kalau dia pergi kubur wali masyhur, orang tu wali sebagai contoh, orang tu orang saleh, dia pergi sehingga dia ingat kisah orang saleh, dia rasa kepada Allah, berdoa kerana pada hati yang khusyuk, itulah lebih hampir kepada mustajab. Kalau sekadar itu tak ada masalah. Yelah, dengar soal jawapan. sekali lagi? Dengar, Ustaz. Minta ulang sekali lagi. Sekali lagi, kalau dia pergi ke kubur hanya sekadar dia minta kepada Allah, bukan minta pada wali. Tapi kenapa dia pergi kubur? Kerana dia bila pergi kubur tu hati dia jadi sayu, jadi khusyuk. Dia ingatkan orang soleh itu menyebabkan mendorong hati dia supaya lebih khusyuk. Maka tak ada masalah, dia masuk dalam bab ziarah kubur lah. Dibenarkan dia oleh dalam syarak. Tapi kalau dia pergi wahai syekh dalam kubur, perkenankan permohonan aku, itu masalah. Kalau dia kata memang syekh dalam kubur tu boleh memiliki kuasa sendiri dan kehendak sendiri untuk memperkenan dan menolak doa, itu syirik. Tapi kalau dia kata dak, syekh ni kita minta kat dia, dalam arti kata supaya dia minta ke Allah. Kalau dia itu fahaman dia, saya memegang pandangan ulama yang mengata perbuatan dia haram, tapi dia masih muslim, tak syirik. Perbuatan itu tak syirik kerana masih beriktikad yang memperkenankan doa adalah Allah, bukan wali. Boleh kan? Jadi orang yang dalam kubur ni dia mampu ke untuk berdoa untuk orang lain?
Sebab kita pun tak tahu macam mana kan. Sebab tu saya sebut tadi. Sebab tu saya sebut saya pegang pandangan ulama yang mengatakan tak mampu. Sebab tu tak boleh minta kepada orang penghuni kubur sekalipun mereka, orang yang meminta itu berkeyakinan ya Allah yang memperkenankan. Cuma mereka guna wali itu untuk wali itu minta kepada Allah perantara. Saya kata perbuatan tu dosa kerana tak ada bukti syarak suruh benda tu. Kerana orang mati telah terputus hubungan dengan dunia dan mereka tak mampu buat apa lagi. Mereka nak sangat orang hidup doa untuk mereka. Sebab tu Al-Quran kata walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang beriman yang hidup datang selepas daripada para sahabat dan orang-orang yang ikut sahabat dengan baik itu, mereka yang datang kemudian itu berdoa untuk mereka yang telah meninggal terlebih dahulu. Itu menunjukkan doa kita kepada mereka memberi kelebihan kepada mereka. Tapi kita sekarang ni terbalik. Kita orang yang mati itu pula mendatangkan manfaat dan mendatangkan kelebihan kepada kita. Itu masalah lah, isu. Wallahualam. Boleh ke? Cantik, akhi. Okey, terima kasih.